A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian bahasa Arab. Kita masih bawah tajuk Al-Fa'il. Kalau tengok secara keseluruhan apa yang kita telah belajar, pertama sekali pembahagian perkataan kepada tiga bahagian kan. Ismun, fi'lun, harfun. Kata nama, kata kerja dan kata sendi ataupun kata penyambung. Kemudian kita belajar tanda-tanda setiap jenis perkataan. Tanda-tanda isim ada lebih kurang berapa? Tanwin, alif lam, baris bawah, selepas harfu jar, ta marbutah. Kemudian kita belajar fa'il. Fa'il terbagi kepada tiga. Fa'il madhi, yang kedua fa'il mudhari', yang ketiga fa'ilul amri. Dan kita juga belajar tanda-tanda setiap fa'il. Apa tanda fa'il madhi, apa tanda fa'il mudhari' dan apa tanda fa'il amar. Antara tanda fa'il madhi ialah, ingat lagi ke? Kalau asal perkataan dia akhirnya mesti beri atas. Daraba, kataba, jalasa. Dan juga tanda fi'il madhi masuk ta'u al-fa'il. Kan? Ta'ul fa'il. Darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Dan juga tanda fi'il madhi masuk ta at-ta'nis as-sakinah. Kan? Darabat, katabat. Okey, kita juga belajar tanda-tanda fi'il mudhari'. Antaranya ialah mesti ada di awal fi'il mudhari' salah satu huruf mudhari'. Huruf mudhari' ada berapa? 4, iaitu Anita. Kemudian tanda fi'il mudhari' juga masuk lam. Bila dukhulul lam. Kalau masuk lam sebelum perkataan itu, maka fi'il mudhari' dah dia. Ataupun masuk lan. Okey. Kemudian kita belajar juga tanda-tanda fi'il amar. Fi'il madhi ada 14 bentuk, fi'il mudhari' ada 14 dan fi'il amar ada 6. Okey, lepas tu kita belajar pula fi'il mudhari' yang majzum. Mansub dahulu. Fi'il mudhari' bila masuk huruf nasab, maka dia bertukar barisnya, sama ada bertukar baris atas ataupun kalau ada nun
buah nun. Itu kalau mansub. Dan huruf nasab yang saya bagi ada berapa? 4. Pertama lan, an, hatta, la. Yang last kali saya bagikan lam at-ta'lil. Lam, bukan lam alif, lam saja. Liyaktuba, liyabtaliya, lam at-ta'lil. Bila masuk salah satu daripada huruf nasab ni, menjadikan fi'il mudhari' mansub baris atas. Kemudian kita belajar juga fi'il mudhari' yang majzum, iaitu bila masuk sebelum fi'il mudhari' huruf-huruf jazam. Dan saya bagi huruf jazam ada 4 kan. Pertama lam, yang kedua lamma, hatta nasab, lam an-nahyi, lam an-nahyi. Yang keempat lamul amri. Dan ada lagi tu, cuma saya bagi yang biasa kita akan jumpa dalam Quran. Okey, lepas tu kita masuk tajuk ni kan, al-fa'il. Bermula minggu lepas kita masuk tajuk al-fa'il. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'il iaitu pelaku ataupun kalau definisi yang kita belajar, dia mesti ada berapa unsur. Pertama, boleh angkat ke? Pertama, dia mesti isim. Yang kedua, dia didahului oleh fi'lun. Mesti ada fi'lun, kata kerja sebelum dia. Yang ketiga, dia mesti marfu' baris depan. Yang keempat, dia mesti menunjukkan dia melakukan perbuatan. Okey, contoh. Ini kita dah belajarkan. Tara al-usfuru, telah terbang. Tara, telah terbang. Al-usfuru, burung. Jadi mana fi'lun? Perbuatannya ataupun fi'lunnya ialah tara. Ini fi'lun, kata kerja, kata perbuatan. Mana fa'il? Al-usfuru. Ini fa'il, pelaku. Kalau ikut definisi yang kita belajar, pertama fa'il mesti isim. Betul dia isim kan? Apa tanda dia isim? Alif lam. Yang kedua, definisi fa'il ialah mesti didahului oleh fi'lun. Yang ketiga, tanda marfu'. Yang keempat, menunjukkan kalau tara perbuatan, iaitu terbang. Siapa yang melakukan perbuatan terbang tu? Burung, maka dia adalah fa'il. Sama juga jara al-hisan. Jara al-hisanu, telah berlari kuda. Mana fa'ilnya? Tak, fa'il. Al-hisanu. Yang ketiga, kita dah belajar contoh ni kan? Yang ketiga, la'iba al-waladu, telah bermain al-waladu, budak. Mana fa'il? Al-waladu. Ini semua ni fa'il ni. Semuanya berbaris depan. Yang ni, yang keempat, ya'umu as-samaku. Apa makna ya'umu? Berenang. As-samaku. As-samaku fa'il, baris depan. Yang kelima, yalsa'u al-ba'udu. Apa makna yalsa'u? Menggigit. Al-ba'udu, nyamuk, baris depan. Ta'kulu al-bintu, sedang makan anak perempuan, fa'il, baris depan. Okey. Boleh angkat.
Oh, kena keluar. Anda boleh angkat ke? Lagi. Okey. Angkat sikit lagi. Okey, dah. Okey. Turun sikit je tajuk tu. Okey, dah. Tamrinat. Latihan, Tamrin, latihan. Kalau satu tamrin, kalau tamrinat plural, latihan. Okey, istakhrij. Apa makna istakhrij? Keluarkan. Asal daripada perkataan kharaja. Tapi kalau istakhrij, keluarkan. Al-fa'il, tajuk kita. Keluarkan fa'il. Min, dari kulli, setiap ataupun semua jumlah ayat. Jumlah dalam bahasa Arab makna dia ayat yang lengkap. Tapi kalau jumlah dalam bahasa Melayu, total, kan? Jadi jumlah bila ditukar bahasa Melayu bertukar makna. Keluarkan fa'il daripada setiap ayat, min dari al-jumal. Kalau satu jumlah, kalau banyak jumal. Setiap jumlah daripada ayat-ayat al-atiyah yang berikut. Al-atiyah yang berikut ni. Okey, semula. Istakhrij, keluarkan. Al-fa'il, fa'il pelakulah. Min, dari kulli, setiap jumlatin ayat. Min, dari al-jumal, ayat-ayat. Al-atiyah berikut. Ni jim, mim, lam. Kalau kita baca baris lain, dia jadi makna lain. Kalau satu baris. Minal jamalil. Minal jamali. Apa makna? Unta. Perkataan sama, berbeza baris, berbeza makna. Okey. Saha. Saha berkukuk. Adik, ayam jantan. Ini jumlah lengkap ni, telah berkukuk ayam. Okey, soalan keluarkan fa'il. Ini jumlah pertama. Keluarkan fa'il. Mana fa'il? Saha ke adiku? Adiku. Betul tak? Cuba tengok definisi dia. Fa'il mesti isim. Betul ke isim? Ada alif lam. Yang kedua, didahului oleh fi'lun. Saha tu fi'lun, berkukuk. Yang ketiga, tanda dia marfu', baris depan. Yang keempat, menunjukkan berlaku perbuatan ke atasnya ataupun dia melakukan perbuatan. Yang berkukuk ialah ayam. Salah satu cara kita nak kenal fa'il, bila kita tahu apa makna fi'lun, kita buat soalan. Siapa ataupun apa? Kalau saha berkukuk, kita buat soalan. Siapa yang berkukuk? Jawapannya ayam. Itulah fa'il. Okey? Saha apa mana? Adiku, ayam jantan. Okey, contoh yang kedua. Waqafa as-sawru. As-sawru kerbau. Waqafa, berdiri. Wukuf di Arafah tu daripada waqafalah. Jadi wukuf, waqafa makna berdiri ataupun duduk, tinggal. Jadi waqafa telah berdiri. As-sawru, kerbau. Mana fa'il? As-sawru. Betul tak baris depan? Soalan mudah je, keluarkan fa'il je. Lepas tu jumlah pula dia bagi dua perkataan. Salah satu mesti fa'il. Waqafah apa makna tadi?
telah berdiri. As-sawru, kerbau. Okey. Ini telah berkokok. Mungkin yang ikut secara live ni tak sempat nak tulis. Saya tulis telah berkokok. Adikku ayam jantan. Waqafa telah berdiri ataupun telah berhenti pun boleh. Telah berdiri ataupun telah berhenti. As-sawru, kerbau. Okey. Jumlah seterusnya. Baka at-tiflu. Baka apa makna? Menangis. Menangis. At-tiflu, budak. Budak. Budak lelaki ke perempuan? Lelaki, Mana tahu lelaki? Dia kalau perempuan, tambah ta je. At-tiflatu. Ada ta. Jadi yang menunjukkan perempuan ialah ta. Dia panggil tamma marbutah. Jadi telah menangis budak lelaki. Mana fa'il dia? At-tiflu. Bari depan kan? Isim didahului oleh fi'lun marfu' bari depan dan menunjukkan dia melakukan perbuatan. Okey, ja'a at-tabibu. Ja'a apa makna? Telah datang. Dalam Quran ada tak ja'a? Apa dia? Iza ja'a nasrullah. Tabib dah jadi bahasa Melayu. Tabib kan? Dia kalau Cina, tabib. Kalau Mak Saleh, doktor. Kalau Melayu, Tok Bomo. Tok Bomo. Telah datang at-tabibu. Kalau saya tanya, kenapa at-tabibu baris depan? Kenapa at-tabibu baris depan? Sebab dia fa'il. Ini fa'il. Telah datang doktor. Boleh baca ke tulisan terjemahan ni? Yang depan ni boleh baca sebab saya dah sebut kan. Yang tengok tu tak tahulah. Sebab ini tulisan doktor walaupun saya bukan doktor. Okey, la'ibah. La'ibah apa dia? Telah bermain. Allah kata apa? Innamal hayatud dunya la'ibun. Hidup adalah permainan. La'ibah telah bermain. Al-awladu fa'il. Apa dia? Budak-budak. Budak-budak ni fa'il Al-awladu bari depan. Al-awladu. Okey. Jadi seterusnya ladira. Ladira kan? Ladara. Bari dia tak jelas. Cuba tengok dalam buku. Ada? Ladara. Ladara as-su'ban. No. Bari depan. Makna dia? Telah. Su'ban apa dia su'ban? Ular. Jadi biasa apa dia? Menggigit ataupun mematuk. Telah mematuk as-su'banu ular. Mana fa'il? As-su'banu. Bari depan Kenapa bari depan? Kenapa bari depan? Sebab dia fa'il. Marfu' pelaku. Ladara telah menggigit as-su'banu ular.
Okey, seterusnya ishtaghala al-amilu, telah bekerja. Ishtaghala, telah bekerja. Al-amil, pekerja lah. Al-amilin, telah bekerja. Al-amil, pekerja. Mana fa'il dia? Al-amilu, bari depan ha? Al-amilu, pekerja. Seterusnya zara'a al-fallahu. Zara'a apa makna? Zara'a, menanam. Al-falah, petani. Kita biasa dengar al-falahu. Al-falahu. Tapi dalam contoh ni al-falah. Ada syaddah, ada sabdu. Jadi kalau al-falah, apa makna? Kejayaan. Al-falah, apa kaitan? Perkataan yang sama. Asas perkataan ialah falaha ataupun aflaha, telah berjayalah orang beriman. Apa kaitan kejayaan dengan petani? Sebelum tu al-falah kejayaan kan? Apa maksud kejayaan? Yang kita dah dengar setiap hari, hayya 'alal falah. Dapat masuk syurga dan satu lagi. Tak, selamat daripada neraka, dapat masuk syurga. Jadi kerja, bila untuk masuk syurga perlu tak buat kerja banyak? Tak, syurga ni dia kekal selama-lama. Tapi amalan untuk masuk syurga adakah mesti lama? Mesti dalam tempoh beribu-ribu tahun? Tak. Di hujung kehidupan kita kadang-kadang hari ni kita bertaubat, besok mati masuk syurga. Jadi amalan sikit, tapi kejayaannya, hasilnya besar. Petani kan, berapa ramai petani yang menjadi kaya, tapi hasilnya, modalnya besar tak? Modal petani besar ke tak? Modal petani kecil je. Tanam tembikai, benihnya berapa sen je. Lepas tu air free. Tanah memang dia punya dah. Jadi modal sikit je, tapi hasilnya besar. Hasilnya besar. Sama juga musangking kan. Jadi ada kaitan apa dia? Al-falah ni kalau kerja sedikit kat dunia, tapi balasan kekal selama-lama. Petani bila modalnya kecil, tapi hasilnya kadang-kadang kaya. Okey. Zara'a telah menanam, petani. Mana fa'il? Al-falahu. Isim. Kemudian didahului oleh fi'lun. Yang ketiga, marfu' bari depan. Yang keempat, menunjukkan dia melakukan perbuatan. Petani. Zara'a telah menanam. Okey. Hadara al-ghaib, dua-dua dah jadi bahasa Melayu dah. Hadara apa mana? Telah hadir. Muhammad hadir tak? Itu hadir tu bahasa Arab. Telah hadir, al-ghaib pun dah jadi bahasa Melayu. Ilmu ghaib. Apa mana ghaib? Maksud di sini? Yang ghaib, yang tidak ada semalam, hari ini hadir. Faham? Telah hadir yang semalam ghaib.
Jadi fa'ilnya apa? Al-ghaibu. Okey. Jadi dia kata keluarkan fa'il daripada jumlah yang berikut. Jumlah pertama fa'ilnya ialah ad-diku. Jumlah kedua fa'ilnya as-sawru. Jumlah ketiga fa'ilnya at-tiflu. Jumlah keempat fa'ilnya at-tabibu. Jumlah kelima al-auladu. Jumlah keenam as-su'banu. Jumlah ketujuh al-amilu. Jumlah ke-8 al-fallahu. Jumlah yang terakhir al-ghaibu. Nampak tak? Boleh faham? Okey. Sekarang kita tengok contoh-contoh fa'il dalam Al-Quran. Cuba buka surah Yusuf ayat 30. Surah Yusuf ayat 30. Okey. Ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalim mubin. Cuba kita terjemah. Wow dan qala telah berkata, niswatun, sekumpulan wanita fil Madinah. Madinah di bandar. Imra'atul, isteri. Bila dalam Quran disebut imra'atu, maknanya dia isteri, ya. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Isteri siapa tu? Abu Lahab. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Jadi imra'ah bila sebut dalam Quran bermakna isteri. Okey, telah berkata wanita-wanita fil Madinah di bandar. Apa dia kata? Dia mengata ni sebenarnya dia berapa ni? Mengumpat lah ni. Siapa yang mengumpat ni? Perempuan. Perempuan dengan mengumpat sinonim ke? Oh, tak boleh dipisahkan. Saya tak tahu ini Quran cakap. Wanita-wanita berkata di Madinah. Apa yang dia kata? Imra'atul Aziz. Isteri? Apa namanya? Tak ada. Allah tak sebut. Quran ni bukan kitab sejarah. Tapi Quran kitab mendidik. Bila Quran kitab mendidik, dia tak sebut nama. Bila tak perlu, dia sebut. Dia tak sebut. Sekarang dia sebut apa ni? Bukan nama, tapi pangkat. Apa pangkat dia? Isteri pembesar. Sebenarnya Allah nak sebut apa ni? Nama Allah tak sebut, tapi Allah sebut jawatan. Isteri pembesar ni suka menyalahgunakan kuasa. Betul kan? Dia salah guna kuasa untuk apa ni? Untuk menggoda orang hamba dia. Betul tak? Turawidu. Turawidu apa nak? Menggoda. Dia guna kuasa dia untuk menggoda fataha. Pemuda. Siapa pemuda ni? Allah tak sebut nama Nabi Yusuf. Bila tak sebut, Allah sebut apa tu? Pemuda. Pengajarannya apa?
Isteri pembesar suka goda yang muda-muda sahaja. Yang tua-tua, sebab dia dah ada harta, dia ada pangkat kan. Buat apa lagi pangkat? An-nafsi, terhadap dirinya. Qad syaghafaha hubban. Makna hubban, cinta kepada pemuda tu. Syaghafaha, telah, apa dia panggil tu? Telah menguasai dirinya. Dia panggil apa? Gila bayang lah. Gila bayang. Kemudian, siapa yang cakap ni? Apa pula Allah pula? Ini mengompak ni. Niswatun tu. Disambung lagi. Inna, sesungguhnya kami, la naraha. Kami ni wanita-wanita pembesar ni. Yang mengumpat ni isteri pembesar juga, cuma tak sebesar isteri itulah. Yang ni isteri Perdana Menteri. Yang ni isteri siapa yang mengumpat ni? Isteri Menteri Dalam Negeri, isteri Menteri Pertahanan. Sesungguhnya kami la naraha, pasti melihatnya, iaitu isteri pembesar tu fi dhalalim mubin. Dalam ni isteri Perdana Menteri memang sesak dah. Sebab apa dia kata sesak? Sesak di sini memang bukan makna sesak daripada landasan. Memang semua tak beriman ni. Tapi sesak tu menyimpang daripada yang sepatutnya. Kenapa dia kata sesak? Sesak ni memang maknanya teruk sangatlah. Kenapa? Sebab kamu isteri pembesar. Dan suami kamu orang besar. Nak apa lagi? Kenapa nak tamak dengan... Dan Fatah ni sebenarnya hamba dia. Kalau nak pun carilah orang yang pembesar juga. Ini isteri pembesar cari hamba. Macam tak ngam kan? Ni memang dah sesak dia ni. Okey. Kita balik pada tajuk kita. Kita tinggalkan umpatan. Tajuk kita apa dia? Fa'il. Cuba cari fa'il dalam ayat ini. Fa'il mesti ada? Tak, fa'il mesti ada fi'lun, perbuatan sebelum dia. Mana? Niswatun. Niswatun, fa'il. Betul tak? Pertama dia isim. Kan? Betul tak isim? Apa tanda isim? Tanwin. Yang kedua didahului oleh fi'lun. Betul? Apa dia? Qala. Yang ketiga marfu' niswatun. Tak kira tanwin ke? Yang keempat dia yang melakukan perbuatan apa dah? Berkata ataupun mengumpat. Betul kan? Okey. Jadi sekarang kita dapat bahasa Arab dan kita dapat tadabbur dan kita dapat pengajaran. Jangan jadi isteri pembesar. Okey, surah Al-Hujurat ayat 14. Keluar. Okey. Kita tadabbur dulu. Qalat. Telah berkata al-a'rabu. Orang Arab Badui. Kalau ada Arab Badui, ada juga Arab bandar.
Kalau Arab bandar macam mana bahasanya? Ha? Kalau Arab bandar Al-Arabu. Al-Arabu. Al-Arabu Arab bandar. Al-A'rabu Arab Badui. Yang kecil dalam masjid Nabi, Arab mana? Al-A'rab. Yang tarik selendang sampai berbekal leher Nabi, Arab mana? Al-A'rab. Okey, telah berkata orang-orang Arab Badui, amanna. Kami telah beriman. Qul. Katakanlah lam tu'minu. Kamu belum beriman. Allah perintah pada Nabi supaya beritahu pada Arab Badui yang mengaku beriman. Beritahu mereka apa dah? Sebenarnya kamu belum beriman. Walakin akan tetapi qulu. Katakanlah aslamna. Kami baru Islam. Jadi amanah belum. Kamu baru Islam. Apa beza Islam dengan iman? Muslim dengan mukmin. Apa beza? Dia paling mudah, Islam, orang yang buat rukun Islam. Solat, puasa, mengucap solat, puasa, haji, sedekah. Amalan zahir. Beriman, orang yang buat rukun iman. Amalan hati. Sebab tu orang munafik, dia mengaku beriman tapi sebenarnya tak beriman. Kenapa? Dia hanya ada amalan zahir. Dia solat, dia puasa, tapi hati tak. Okey. Kemudian beritahu lagi pada orang Badui ini walamma. Dan belum yadkhul, masuk iman. Iman belum masuk fi qulubikum. Iman belum masuk. Kita dah belajar lama. Apa makna lama? Lam tu'minu pun belum. Apa beza? Lam tu'minu tak masuk. Mungkin masuk, mungkin tak langsung. Tapi kalau lama, dia belum masuk, dia akan masuk. Jadi bagi kepada mereka, iman belum masuk, tapi akan masuk dalam hati kamu. Jadi iman ni masuk ke mana? Dalam hati. Wa in tuti Allah. Dan sekiranya kamu taat kepada Allah wa rasulahu. Dan Rasul. Taat sepenuh kepada Allah dan Rasul. La yalitkum. Tidak akan kurang. Tidak akan mengurangkan kamu min a'malikum, dari amalan-amalan kamu syai'ah. Sedikit pun. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul, sedikit pun tak akan mengurangkan pahala daripada amalan kamu. Syaratnya kena taat pada Allah dan Rasul. Ketika itu barulah iman masuk dalam hati kamu, dan ketika itu barulah kamu orang yang beriman. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Tajuk kita fa'il. Mana fa'il dalam ayat ni? Al-A'rabu. Pertama dia isim. Betul? Apa tanda dia isim? Alif lam. Yang kedua? Didahului oleh mana fa'ilun? Qalat. Telah berkata. Yang ketiga? Bari depan, marfu'. Yang keempat, Al-Arab itulah yang melakukan perbuatan kata-kata, berkata. Okey. Tajuk yang kita belajar juga ada di sini, lam tu'minu. Ingat kan? Tu'minu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau ikut dhamir yang 14 duduk kat mana tu? Antum. Sepatut ada apa di akhir dia? Sepatut tu'minuna. Tu'minuna, ada nun. Tapi di sini tidak ada nun. Kenapa? Sebab masuk lam. Lam dia panggil huruf jazam. Bila masuk lam, buat nun, tambah alif. Tu'minu. Okey. Ada satu lagi. Yadkhul. Fa'il apa ni?
Fi'il mudhari' asalnya baris depan kan sepatut yadkhulu. Tapi di sini yadkhuli baris sebelum dia baris bawah sebenarnya dia baris mati ni. Sini mati bila nak baca wasal tak boleh. Maka supaya dapat baca bersambung dia baris bawahkan lam. Asal dia mati. Jadi kalau saya tanya yadkhul fi'il mudhari' sepatutnya yadkhulu baris depan. Tapi kenapa dia baris mati? Sebab masuk lamma. Bila masuk lamma jadi lam yadkhul mati. Kan? Jadi lam ni huruf nasab ke huruf jar? Ha? Huruf jazam. Betul kan? Jadi dalam ayat ini ada dua huruf jazam. Satu lam, satu lamma. Okey, boleh ya? Betul. Ada satu lagi fa'il. Ustaz Osama perasan. Tapi walaupun Ustaz Osama perasan, yang lain perasan tak? Yang lain perasan tak? Apa lagi? Mana lagi perkataan yang dia adalah fa'il? Al-ima? No. Betul ke? Cuba cek tengok. Pertama dia isim. Ada alif ba. Yang kedua? Didahului oleh fi'lun. Kan? Yadkhul fi'lun, kata kerja. Yang ketiga? Marfu'. Yang keempat? Berlaku perbuatan ke atasnya ataupun dia yang melakukan perbuatan. Yadkhul makna masuk. Kalau kita buat salah, apa yang masuk? Apa yang masuk? Iman. Iman itulah fa'il. Okey. Jadi kalau saya tanya, tanya Abu Rayyan, al-imanu kenapa baris depan? Sebab dia fa'il. Romel, boleh tanya kan? Tak terkejut kan? Al-a'rabu kenapa baris depan? Sebab dia fa'il. Okey. Amanuddin ke Aminuddin? Ainuddin. Kenapa tu'minu tak ada nun? Sebab ada masuk huruf lam, huruf jazam. Okey. Rasanya dah okey kan fa'il? Kalau okey kita masuk tajuk baru maf'ulun bih. Ada pelajar mesej kat saya, dia kata ustaz mengajar banyak sangat, laju sangat. Saya kata setiap malam satu tajuk, kadang-kadang satu tajuk pun tak habis. Laju kat mana saya tak tahu lah. Atas lagi maf'ulun bih. Okey. Kita tengok kat sini. Siapa yang boleh buka buku muka surat apa ni? 30. Ini antara latihan lah. Dia mungkin membantu kita untuk lebih jelas dan lebih faham. Tamrin. Apa makna tamrin? Latihan. Tamrin, kalau kita sekolah dulu ada jenis buat usrah kan. Lepas usrah tiap-tiap minggu, dia hujung mesti cuti dia buat tamrin. Dan ada juga seorang ahli politik nama dia Tamrin. Pernah dengar? Oh, tak pernah? Bapa dia dulu pernah jadi Ketua Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Tamrin Ghaffar Baba. Ingat? Okey, bukan mengumpat, kita sebut nama je. Okey. Latihan dalam i'rab. I'rab ni kita nak menentukan perkataan tu apa dia. Barisnya kenapa baris depan. Cuba tengok. Namuzaj, contoh. Namuzaj, contoh.
Ha? Tak, dia misal ni kalau kita buat kenyataan, kita nak belajar satu tajuk, kemudian contoh. Tapi kalau tamrin latihan, dia tak panggil misal. Sebab misal tu untuk bagi penerangan. Sekarang bukan untuk bagi penerangan, tapi untuk latihan. Bila latihan, dia panggil namuzaj. Okey. Contoh, hadara al-ghaibu. Ini contoh yang tadi ni. Hadir, telah hadir. Kena terjemah telah hadir. Sebab hadara tu fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kena terjemah telah. Telah hadir orang yang ghaib. Ini bukan jenis ni. Duk buat majlis tiba-tiba datang orang ghaib. Kata siapa? Rasulullah. Itu bukan tu. Ha? Ini ghaib yang datang semalam tapi datang hari ni. Okey, hadara. Kalau kita nak i'rab, fi'lun madhi. Fi'il madhi. Ghaib, fa'il, marfu'. Jadi kalau kita tanya, apa ni ustaz? Hadara fi'il madhi. Ghaib, fa'il, marfu'. Itulah i'rab. Itulah i'rab. Kita nak jelaskan, hadara ni apa dia, apa benda ni? Kita berkata fi'lun madhi. Jadi bila kita hurai hadara ialah fi'lun madhi, itulah i'rab. Orang tanya pula, ghaib ni apa dia? Fa'il, marfu'. Boleh? Kalau fi'lun apa makna dia? Kata kerja. Bila kata kerja, kita ada tiga kan? Satu, yang lepas. Yang kedua, mudhari'. Sedang yang ketiga, kena jelaskan fi'il apa ni ustaz? Madhi ke mudhari'? Sebutlah fi'il madhi. Kan? Kemudian ghaib nak sebut apa ni ustaz? Ghaib. Itulah fa'il. Iaitu yang melakukan perbuatan hadir. Apa hukum dia? Bari apa ustaz? Marfu'. Okey? Ini sebagai contoh. Kita sebenarnya tak masuk lagi Arab ni. Cuma saya nak bagi sebagai mukaddimah lah. Untuk kita masuk tahun depan. Alamak lagi. Supaya kalau masuk tahun depan tak terkejut lah. Ni kan macam pernah dengar kan. Okey, yang kedua, yatiru, tara yatiru. Terbang. Az-zubab. Zubab. Lalat kan? Az-zubabu lalat ada tak dalam Quran? Ada ke tak ada? Surah apa? Surah Al-Hajj. Berkenaan dengan apa? Kalau dalam hadis ada kan, Nabi kata iza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, apabila lalat masuk ataupun jatuh dalam bekas minuman kamu, buat apa? Selam lalat tu, kemudian buang lalat dulu baru minum. Jangan minum dengan lalat lah. Surah Al-Hajj 30. Tengok Allah buat contoh kepada penyembah-penyembah berhala. Allah nak buka minda. Okey, kalau kamu semua berhala, kalau lalat tu datang ambil makanan depan berhala kamu, berhala kamu boleh tak ambil balik makanan tu daripada lalat? Tak boleh kan? Jadi kalau nak ambil makanan dia balik pun tak boleh, macam mana berhala tu nak tolong kamu, nak hilangkan musibah dan sebagainya? Tak masuk akal. Okey, yatiru az-zubabu. Saya tanya, yatiru fi'il apa? Apa tanda dia? Ada ya kat depan. Sebab tu kalau i'rabnya apa? Yatiru fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Hadara fi'lun madhi. Apa tanda dia? Akhir dia beratas. Yatiru fi'il mudhari'. Apa tanda dia? Ya kat depan. Kemudian akhir dia baru depan. Kan? Kalau hadara telah hadir. Kalau yatiru sedang terbang. Okey, zubabu apa pula? Fa'il. Sebab yang terbang tu ialah
lalat. Sebab tu dia baris depan. Fa'il marfu'. Boleh kah? Okey, kita pergi pada apa ni? Tajuk baru. Okey. Al-maf'ulun bih. Angkat sikit kat definisi dia. Dia pelik sikit definisi dia bagi kemudahan. Contoh dia bagi awal. Dia suruh orang pening dulu baru faham. Okey, ni. Ini dalam kotak ni, okey. Kaedah ni makna cara, formula. Okey, tajuk dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih? Maf'ulun bih ialah isim, mesti isim. Bila sebut isim makna dia nak keluarkan apa? Fi'lun dan huruf. Dia bukan fa'il, dia bukan huruf. Mesti isim, mesti kata nama. Yang kedua hukum dia apa? Mansub. Kalau fa'il apa? Kalau al-fa'il ismun marfu'. Kan? Marfu' ni mana mesti baris depan. Di sini kalau maf'ulun bih isim mansub. Mansub apa dia? Baris atas. Ingat kalau fa'il marfu', kalau maf'ulun bih mansub baris atas. Okey, kalau fa'il yang melakukan perbuatan. Kalau maf'ulun bih pula waqa'a telah berlaku alaihi ke atasnya fi'lun perbuatan fa'il pelaku. Okey, semula. Maf'ulun bih pertama isim. Yang kedua mansub. Yang ketiga berlaku perbuatan fa'il ke atasnya. Contoh. Saya bagi contoh saya. Daraba Muhammadun al-kalba. Cuba terjemah. Daraba telah pukul. Muhammadun al-kalbu anjing. Kan? Okey. Telah pukul, Muhammad telah pukul anjing. Kalau ikut definisi ni Muhammad fa'il kan? Kita dah tahu kan? Muhammad fa'il iaitu pelaku. Siapa yang melakukan perbuatan pukul? Muhammad. Yang kalba apa pula? Itulah dipanggil maf'ulun bih. Cuba tengok definisi dia. Pertama dia isim, betul? Isim kan? Apa tanda isim? Yang kedua dia mansub. Betul tak baris atas? Betul. Yang ketiga berlaku perbuatan fa'il. Fa'il Muhammad. Apa perbuatan Muhammad? Pukul. Berlaku perbuatan pukul ke atas anjing tu. Betul? Senang cerita apa dia? Objek lah. Apa saja yang kena buat, dia adalah maf'ulun bih. Ali makan roti. Mana maf'ulun bih? Zaid sepak bola. Ibu buka pintu. Itulah maf'ulun bih. Boleh? Nanti saya bagi contoh dalam Al-Quran. Kita bagi tengok dulu contoh dalam buku ni. Nak undur sikit. Okey. Al-maf'ulun bih dia bagi al-amsilah contoh. Syaddah. Syaddah apa dia? Mengikat. Ataupun menguatkan. Syadda at-tilmizu. Pelajar.
Tilmizu pelajar. Syadda ikat. At-tilmizu pelajar. Al-habla tali. Kita biasa sebut tak? Tali. Tali daripada Allah, tali dengan manusia. Apa dia? Hablun minallah dan hablun minan nas. Ada ayat Quran wa'tasimu bihablillah. Okey, pelajar telah mengikat al-habla tali. Mana maf'ulun bih? Al-habla kan benda kena buat kan? Cuba tengok definisi dia, betul tak? Pertama dia isim, betul isim. Yang kedua mansub dari atas, betul kan? Mana kalau saya baca syadda at-tilmizu al-hablu, salah. Ataupun syadda at-tilmizu al-habli, salah. Okey, yang kedua maf'ulun bih. Yang ketiga berlaku perbuatan fa'il iaitu tilmiz ke atas tali, betul? Perbuatan dia ikat. Ikat apa? Tali. Okey, jadi al-habla maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni apa makna dia? Benda yang kena buat. Objek kan? Objek. Okey. Tawat. Contoh kedua, tawat melipat. Melipat al-bintu. Anak perempuan. As-saubah. Baju. Ada tak kita baca doa? Doa pakai baju. Ada tak kata saubah? Cuba baca daripada awal. Keluar-keluar hazar saubah. Tak keluar. Dia keluar hazar saubah je. Oh, sangkut. Cuba buka baju pakai balik. Alhamdulillah allazi kasani hadha sauba. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini. Jadi budak perempuan telah melipat baju ataupun pakaian. Okey, mana maf'ulun bih? Saubah. Satu isim, yang kedua mansub, yang ketiga berlaku perbuatan fa'il iaitu melipat ke atasnya. Ini maf'ulun bih. Yang ketiga, akala az-zi'bu al-kharuf. Apa makna akala? Fa'il apa ni? Madi kena terjemah telah. Telah makan. Az-zi'bu serigala. Al-kharuf biri-biri. Serigala telah makan. Okey, kalau saya tanya, kenapa al-kharufa bari atas? Sebab maf'ulun bih, benda kena buat. Satu isim, yang kedua mansub, yang ketiga berlaku perbuatan makan ke atasnya. Kalau pelakunya siapa? Az-zi'bu, sebab tu bari depan. Ini semua fa'il. Kalau fa'il bari depan. Kalau maf'ulun bih baris atas. Okey. Yang keempat, yarbahu. Yarbahu untung. Lawan dia yakhsaru, rugi. Asal dia rabiha untung, as-sabiqu pelumba, jaizah hadiah. Jadi nak terjemah apa? Pelumba menang.
Boleh terjemah menang, jaizah, hadiah. Mana maf'ulun bih? Baris atas, jaizatan, benda kena buat. Semula yarbahu makna menang, as-sabiqunal awwalin kan. Allah kata apa? Fastabiqul khairat. Berlombalah. Jadi kalau as-sabiqu pelomba orang. Okey? Yang kelima yasidu, yasidu asal dia memburu. Tapi biasa memburunya orang. Yang ni apa ni? Sa'labu. Serigala. Musang. Takkan nak kata musang memburu ayam? Apa nak terjemah apa? Sebab tu bahasa Arab, perkataan kadang-kadang dalam konteks ayat ni makna dia lain. Di sini nak terjemah apa? Memburu memburu ayam. Musang boleh memburu ke? Apa-apa je lah. Asal faham je. Nak terjemah memburu ke menangkap ke? Sa'lab, musang. Dajajah, ayam. Ayam betina. Kalau ayam jantan, yang tadi dah jumpa dah. Dik. Jadi mana maf'ulun bih? Sebab tu dia baris atas. Benda kena buat. Ayam kena buru ataupun kena tangkap. Okey, yang ketujuh. Yabi'u al-qussabu al-lahma. Yabi'u mana menjual. Fi'al apa ni yabi'u? Tanda? Ya, sedang menjual. Sedang menjual al-qassabu. Qassabu ni penjual daging ataupun pemotong daging. Penjual daging sedang menjual al-lahma. Daging. Ada tak al-lahma dalam Quran? Innama harrama al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Mana maf'ulun bih? Lahma. Sebab tu baris atas. Benda kena jual. Okey. Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 124. Surah Al-Baqarah ayat 124. Okey. Kita terjemah dulu. Wa'is. Dan apa dia? Is. Ingatlah ketika mana? Kalau iza, apa beza iza dengan is? Iza telah berlaku. Terbalik tu. Iza akan berlaku apabila saya pergi ke Mekah. Belum berlaku. Is telah berlaku. Jadi Allah nak cerita pada Nabi, cerita yang dah berlaku ke belum? Dah. Apa dia? Ketika mana ibtala Ibrahim, ibtala menguji, ibtila. Ibrahim Tuhannya. Tengok, subhanallah. Siapa yang menguji siapa? Kalau orang yang menguji dia panggil apa? Fa'il. Kalau orang kena uji, kita nak tahu siapa kena uji, tengok baris. Kalau fa'il baris apa? Kalau fa'il yang menguji, marfu'. Kalau yang kena uji, maf'ulun bih. Cuba tengok. Daripada baris kita tahu siapa yang menguji, siapa yang kena uji.
Ha? Ibrahim bari apa? Bari atas. Kalau Ibrahim bari atas, makna dia apa? Maf'ul bih ke fa'il? Maf'ul bih. Ibrahim kena uji. Siapa yang menguji dia? Di mana? Nampak tak bari depan? Rabbuhu. Kalau ikut susunan ayat asal macam ni. Ibtala, sepatutnya fi'lun Rabbuhu Ibrahim. Ibrahimah. Sini Rabbu. Ini ikut susunan asal. Pertama fi'lun. Yang kedua fa'il. Yang ketiga maf'ulun bih. Ini ikut susunan asal. Tapi Quran terbalik. Dia sebut maf'ulun bih dulu kat sini. Kemudian fa'il di akhir. Kita boleh tahu dari mana? Baris. Penting tak baris? Kalau tak ada baris ni, mungkin kita baca wa izi betala Ibrahimu rabbahu. Kalau tak ada baris, betulkah habis makna? Jadi seolah Ibrahim menguji Tuhannya. Boleh faham? Tengok bila bertukar baris, bertukar makna. Ha? Ada. Mesti ada. Dia bahasa Arab, bila tak ikut tertib dia, mesti ada sebab. Apa sebabnya? Logiknya, bila Allah dahulukan sesuatu tu menunjukkan apa? Allah nak beritahu orang tu penting. Ujian tu penting tak dalam hidup kita? Penting kan? Dan ujian tu sebagai tanda apa? Allah cinta pada orang tu. Bahkan Nabi kata, orang yang paling banyak ujian siapa? Para Nabi. Jadi semakin Allah sayang pada orang tu, semakin Allah uji. Jadi Allah nak dahulukan siapa? Siapa yang diuji. Jadi Allah nak tunjukkan, yang paling penting aku nak bagi tu apa? Bukan siapa yang menguji. Siapa yang menguji, semua orang tahu. Tuhan je. Tuhan satu je yang menguji. Tapi aku nak beritahu apa? Hebatnya Ibrahim. Sebab apa? Aku yang uji dia. Menunjukkan Ibrahim seorang individu yang hebat. Sebab semakin Allah uji, semakin besar ujian, semakin hebat. Kan? Maka pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Bila Allah uji kita, kita kena senyum. Jangan berumut. Sebab ujian tu tanda Allah sayang. Takkanlah sehebat Ibrahim Allah uji kita pula kita tak nak diuji kan? Ibrahim orang yang paling Allah sayang selepas Nabi Muhammad. Ada dua Nabi je yang Allah gelarkan Khalil. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan sebab tu nama Nabi Ibrahim diwajibkan baca ketika tahiyat akhir. Okey, Allah. Jadi kalau nak terjemah apa? Ingatlah ketika mana telah menguji Tuhannya akan Ibrahim. Bikalimat, dengan apa makna kalimat? Kalau terjemah perkataan. Tapi sebenarnya di sini ialah dengan beberapa ujian. Apa dia? Mula-mula ujian Ibrahim. Mula-mula sekali apa dia? Tak, belum tu lagi. Bapa dia pembuat berhala. Ujian tu, dia nak cerita kepada orang sembah Allah. Tengok-tengok bapa dia lawan. Ujian tu. Betul tak? Kita nak cerita kebenaran. Orang kata bapa kamu lagi teruk. Itu ujian. Ujian tu. Aku tak boleh cakap sebab bapa aku tak teruk. Akhirnya kita berdosa sebab tak cakap. Yang kedua, ujian dicampak dalam api. Yang ketiga, belum lagi. Tak dapat anak. Kahwin sekian lama sampai tua tak dapat anak. Ujian bapa dia halau dia kan. Lepas tu bila dapat anak, ujian ditinggalkan anak dan isteri. Lepas tu bila datang balik ujian sembelih.
Itu makna kalimat. Dan akhirnya apa hasilnya? Fa atammahunna. Atamma apa makna? Dia iaitu Ibrahim telah menyempurnakan ataupun lulus semua ujian. Allah suruh sembelih anak, dia tangguh tak? Masa itu juga dia beritahu. Maka Allah pun berkata setelah lulus ujian, tengok hadiah lulus ujian. Allah berkata, ini sesungguhnya aku ja'iluka. Aku menjadikan engkau setelah lulus ujian. Aku menjadikan engkau untuk manusia sebagai imam. Apa makna imam? Pemimpin. Ibrahim pernah tak jadi pemimpin? Tak. Dia tak jadi pemimpin. Jadi imam ni apa makna? Ikutan. Dari segi kesabaran kan? Sebab tu banyak kisah yang disebut dalam Quran, kisah Nabi Ibrahim. Sebab dia menjadi contoh imam. Qala, Ibrahim bertanya, aku dijadikan imam sebagai panduan, sebagai contoh. Ibrahim tanya Tuhan, wa min zuriati, dan daripada zuriat aku ada tak yang jadi imam? Tengok jawapan Allah. Kenapa Ibrahim bertanya soalan tu? Kalau dia jadi orang terbaik di sisi Allah, seorang bapa cita-citanya apa? Nak anak cucu biarlah jadi macam aku, iaitu imam. Maka dia tanya, zuriat aku macam mana wahai Tuhan? Tengok jawapan Allah. Dia berkata, la yanalu, tidak akan mencapai ahdi, perjanjianku untuk melantik sebagai imam siapa? Az-zalim. Apa maksud tu? Imam ni bukan keturunan. Walaupun dia anak Nabi, cucu Nabi, kalau zalim, tak boleh. Contoh Nabi Nuh AS. Nabi dan keturunan Nabi Ibrahim, ada tak yang jahat? Anak Nabi Yaqub, betul tak? 10 orang anak Nabi Yaqub nak buat apa? Nak bunuh adik dia Nabi Yusuf. Zalim tak boleh, walaupun keturunan Nabi, walaupun daripada Hadramaut. Okey, ada satu ayat, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Saya tengok ayat berapa tu? Cuba cek tengok. An-Nisa 125. An-Nisa 125. Okey, kita ambil ayat akhir. Kita tadabbur semualah. Waman, cuba terjemah. Waman, dan siapakah ahsanu dinan, agama yang paling baik. Allah bertanya ni, sebenarnya Allah nak mencabarlah, sambil bertanya sambil mencabar. Tolong beritahu aku, siapakah agama yang paling baik? Min man, daripada orang yang aslama wajhahu, yang menyerah wajahnya. Apa maksud dia? Kita kalau serah muka pada suami itu apa makna? Serah satu badan lah, kan? Jadi siapakah yang paling baik agamanya? Daripada orang yang telah menyerah hatinya untuk Allah. Siapa lagi lebih baik? Wahwa, dan dia muhsinun, dia pula berbuat. Ada ulama mengatakan aslama wajhahu ikhlas, dan muhsinun ittiba'us sunnah. Ini yang paling baik. Allah tanya, siapa lagi lebih baik pada ni? Makna apa tu?
Kalau kamu dah ikhlas tapi di sini ada masalah. Ada ikut sunnah, ada tak ikut sunnah. Bukan ahsanudinan. Bukan yang terbaik. Kemudian wattaba'a. Dan dia pula ikut millata Ibrahim, agama Ibrahim. Bukan millah. Ada agama baru tu. Milah Ibrahim lama, ini baru ni. Milah hadi minallah. Hadi minallah. Bila dapat ijazah tok guru, peluk isteri orang, sapu kepala depan suami. Ada video kan? Bila dah habis belajar apa semua, isteri pelajar-pelajar tu buat majlis terbuka, tok guru peluk, sapu kepala. Tanda apa? Dapat ijazah. Dia kata agama hadi minallah. Dia kata hadis-hadis ni orang tak pakai. Tapi ada orang ikut. Ada ikut. Okey. Dan dia pula mengikut agama Ibrahim Hanifah, yang lurus. Wattakhazallah. Dan Allah telah mengambil ataupun menjadikan. Lebih tepat menjadikan Ibrahim Khalilah. Okey. Dalam ayat ni cuba cari fa'il dan maf'ulun bih. Saya nak yang ni dia. Yang atas tak payah. Cari ada tak fa'il dan maf'ulun bih? Allah. Mana tahu fa'il Allah? Baru di depan. Kan? Wattakhaza apa mana? Menjadikan. Betul tak Allah yang melakukan perbuatan menjadikan? Okey. Ibrahim, mana tahu maf'ulun bih? Dari atas. Dari segi mana betul tak yang kena jadi? Tuh. Ada lagi tak maf'ulun bih? Betul tak Khalid ni apa makna? Kekasih. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai sebenarnya dua-dua ni maf'ulun bih. Sebab tu dia beri atas. Kalau kita belajar akan datang lah, ini maf'ulun bih, maf'ulun bih satu. Ini maf'ulun bih dua. Menteri besar maf'ulun bih. Mana kita tahu maf'ulun bih? Pertama, dua-dua beri atas. Yang kedua makna dua-dua kena buat. Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Dan Nabi Muhammad juga Allah jadikan sebagai Khalil. Sebab itulah tak boleh kita panggil Nabi Muhammad Ya Habibullah. Ya Habiballah. Gelaran ni tak sesuai. Kenapa? Sebab Khalil dengan Habib, Khalil lagi tinggi. Kalau Allah dah gelarkan Nabi Muhammad sebagai Khalil, tiba-tiba kita panggil Habib, kita menurunkan pangkat kedudukan Nabi Muhammad. Okey. Boleh Semula Allahu kenapa beri depan? Sebab fa'il. Ibrahim kenapa beri atas? Khalilah kenapa beri atas? Dia telah mengikut agama Ibrahim. Millata kenapa beri atas? Millata kenapa beri atas? Mana tahu maf'ulun bih? Yalah saya dah sebut dah beri atas tu. Millata beri atas sebab dia maf'ulun bih. Okey? Satu lagi tanda lain, dia adalah maf'ulun bih. Kena ikut. Dia mengikut agama. Agama tu kena ikut maf'ulun bih. Cuma fa'il dia ada kat dalam ni. Siapa ni? Dia ni. Orang yang agama terbaik, serah diri pada Allah, ikut sunnah Nabi dan ikut agama Ibrahim. Okey, cukup Ada soalan ke? Ada soalan pasal bahasa Arab?
Buku Nahul Wadih yang kita pakai ni ada dalam Facebook, Ghulam Ad-Dakwah. Boleh download daripada situ. Boleh download dan boleh print. Boleh print. Dan ada latihan dalam buku tu, boleh buat sendiri dan check sendiri, write sendiri. Orang tulis anak ke apa-apa. Ya. Mengapa di dalam surat At-Taubah jumlah Al-Zama itu baris depan? Surat Taubah ayat berapa? Ya, pada surat Taubah Ayat? 20. Okey. Itu kata atau jumlah Al-Zama itu baris depan. Sedang pada surat Muzammil dia itu baris atas. Okey, surah At-Taubah ayat 20 kan? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah. Okey. Dalam surah At-Taubah, a'zamu bari depan sebab dia khabar kepada allazina, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan dirinya. Itu mubtada. Khabarnya apa? A'zamu darajah. Sebab tu bari depan. Kita belum belajar ni. Khabar bari depan. Kita belum belajar. Tapi jawapannya a'zamu kenapa bari depan dalam ayat 20 surah At-Taubah? Jawapannya sebab dia khabar. Dan hukum khabar adalah marfu'. Okey, surah Muzammil ayat berapa? Surah Muzammil ayat berapa? 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu. Pada setakat yang saya tahu, a'zamu ajra ma'tuf kepada tajiduhu. Kamu dapatinya, nya tu maf'ul bih. Apa saja yang kamu lakukan untuk diri kamu daripada apa saja kebaikan, kamu akan dapatinya, nya tu maf'ul bih. Kemudian a'zama pun maf'ul bih, maktuf. Dia maktuf kepada hu, maf'ul bih, maka beri atas. Kamu akan dapatinya sebesar-besar ganjaran pahala. Okey? Jadi a'zama maktuf kepada tajiduhu. Ataupun boleh juga kata maktuf kepada khairah. Okey? Jadi a'zama bari atas dalam surah Al-Muzammil sebab dia maktuf kepada khairah, ataupun maktuf kepada hu dalam ayat sebelumnya tajiduhu, dan hukumnya maf'ul bih. Okey. Kita tak belajar lagi ni ya. Kalau nak tanya soalan tinggi-tinggi kena PM saya. Takut yang lain peningnya. Okey, waqala niswatun. Niswatu tu kumpulan perempuan. Sepatutnya qalat. Dalam bahasa Arab, kalau perkataan tu jamak taksir pun kita belum belajar lagi. Niswatun dia jamak taksir. Bila jamak taksir, fi'lun dia boleh belaka. Nak muzakkar pun boleh, qala. Nak muannas pun boleh, qalat. Bila tu? Bila fa'il dia jamak taksir. Niswatu tu jamak taksir. Tapi kalau fa'il dia Fatimah, mesti qalat. Qalat Fatimatu. Tapi kalau niswatun jamak taksir, boleh dua-dua. Qala boleh, qalat pun boleh. Wallahu a'lam. Okey. Cukup InsyaAllah kita jumpa besok kelas tadabbur. Malam besok pukul 9.30 insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ترق جنانه وتنل